TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton Didik TV KPM bersama saya Hanif Shaun, dan hari ini sama-sama kita ingin mengupas mata pelajaran ekonomi untuk menengah atas, ya. Dan sebelum kita nak mengupas dengan lebih lanjut, mesti tanya-tanya apa yang sama-sama kita nak belajar dalam ekonomi hari ini. Tengok mungkin ada nampak juga sedikit bahan-bahan dekat meja saya ni. Macam-macam saya ada. Tetapi sebelum kita nak tahu dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama kita tonton dulu siapakah guru penyampai yang bersama kita hari ini. Kita saksikan biodata guru itu. Hello, Assalamualaikum Farah. Hello, Waalaikumsalam. Siapa ni? Farah, ni Ani lah. Kawan lama awak. Oh, Ani. Apa khabar? Awak duduk mana dan buat apa sekarang? Saya tinggal di Rawang. Saya menjual tudung yang saya buat sendiri. Adalah 2 orang pekerja bantu saya. Awak pula macam mana? Buat apa sekarang? Oh, saya masih di Sungai Buloh dan ada buka bakery. Jual kek sikit-sikit. Macam mana perniagaan? Alhamdulillah, ramai pelanggan. Tapi itulah, dah tambah pekerja pun masih tak dapat buat kek banyak. Tak tahulah macam mana nak tingkatkan produktiviti tu. Macam mana tu Farah mesti tertanya-tanya bagaimanakah kita ingin meningkatkan produktiviti. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, ya, bersama saya ialah Cikgu Malisah binti Zainul, guru ekonomi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Cikgu, warahmatullahi. berdasarkan apa yang kita tonton tadi Cikgu, bagaimana kita ingin meningkatkan produktiviti untuk Farah, bakery Farah tu? Ya. Okey. Baik, sekarang kita boleh tengok dekat sini. Ini adalah seolah-olah seperti bakery Farah. Kan? Okey, dia ada oven, dia ada mesin pembancur kek, ada bahan mentah, mesin timbang dan sebagainya. Okey. Jadi, dalam pengeluaran Hanif, ini semua ni kita panggil sebagai input. Ya, perkakasan juga bahan mentah sebab ada input sama Cikgu. Ada barang ni adalah barang tahan lama ataupun barang yang perlu ditambah selalu, yang berubah-ubah kuantitinya, itu adalah input. Okey, manakala itu adalah output. Output adalah seperti kek yang kita nampak ni Cikgu. Ya. Baik, sangat menarik Cikgu. Baik. Apakah ini kena-mengena dengan mata pelajaran ekonomi hari ini Cikgu? Apakah topik yang kita ingin bersama-sama menerokai hari ini? Okey, tadi kita tengok daripada dialog Farah tadi kan, dia kata bahawa dia tambah pekerja. Tapi dia kata dia tak boleh menambahkan output. Jadi itu adalah masalah produktiviti lah. Masalah produktiviti kerana menambah pekerja tetapi output tetap sama atau kurang. Ya, Hanif. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara untuk meningkatkan produktiviti. Bagaimana ingin meningkatkan produktiviti Cikgu. Dan tentu hari ini topik kita ialah produktiviti dan externality Cikgu. Ya, produktiviti dan externality. Baik, saya mesti rasa tak sabar-sabar kerana adakah Cikgu kita akan sama-sama buat kek ni? Mesti tanya-tanya juga. Tetapi sebelum kita menengok dengan lebih lanjut mengenai produktiviti dan externality, yang sangat penting untuk kita semua ialah menjaga kesihatan, menjaga kebersihan. Walaupun kita nak buat kek, bersih dan sihat tu harus dijaga sentiasa. Dan bagaimana kita lakukan begitu untuk mengurangkan angka COVID-19? Kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan dengan 3 cara yang mudah. Yang pertama, sentiasa memakai pelitup muka yang tutup secukupnya dari atas hidung sehingga ke bawah mulut. Yang kedua, juga sangat penting, kalau kita keluar mesti ada yang ingin bercuti ataupun sedang bekerja tu, kita harus mengamalkan penjarakan sosial dari anda dengan orang yang seterusnya sekurang-kurangnya 1 meter.
Yang ketiga yang paling senang, nak masak pun perlu, nak keluar pun perlu, iaitu kebersihan diri. Yang paling asas, kita basuh tangan dengan air dan sabun secukupnya. Jika tiada air, jangan khawatir, kita gunakan gel pembasmi kuman. Maka dengan itu cikgu, saya juga ingin mengajak cikgu untuk mensanitasi tangan cikgu menggunakan gel pembasmi kuman kita. Silakan cikgu. Saya akan lakukan yang sama. Dan jika kita menggunakan gel pembasmi kuman, pastikan ia sentiasa rata ya cikgu di sekeliling jari kita sehingga ke pergelangan tangan. Baiklah cikgu, saya pastikan kita sama-sama nak tanya dengan lebih lanjut ni mengenai produktiviti dan externality. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Nama saya Hanif Sean dan hari ini sama-sama kita ingin mengupas mata pelajaran ekonomi menengah atas mengenai produktiviti dan juga externality. Hari ini saya bersama guru penyampai kita iaitu Cikgu Malisa Zainul, guru ekonomi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, sama-sama kita menonton mengenai perbualan Farah dengan rakannya mengenai bakery Farah. Farah mengatakan bahawa Farah telah menambah pekerja tetapi produktiviti masih rendah. Ya. Apakah situasi tersebut, cikgu? Ya, betul Hanif. Jadi dekat sini Hanif, tadi daripada penerangan saya tentang benda-benda yang ada atas meja tadi, termasuk diri saya sendiri tadi sebagai pekerja, iaitu input dengan output kan. Jadi Hanif rasa input dan output ni boleh tak mempengaruhi produktiviti Farah? Tentunya cikgu, saya rasa input tentunya boleh mempengaruhi produktivitinya. Jika tambah pekerja, saya rasa sepatutnya output harus bertambah. Tetapi dalam situasi Farah, dia tidak bertambah. Okey, sebab dekat sini Hanif, tak semestinya menambahkan input boleh meningkatkan output. Sebab kita ada banyak faktor-faktor lain yang boleh menambahkan output. Iaitu kita panggil kecekapan input. Kecekapan input tidak semestinya menambah input boleh mengeluarkan output yang lebih, tetapi jika dengan input yang sama tetapi lebih cekap, output boleh bertambah. Ya, betul. Setuju cikgu. Bagus. Okey, jadi Hanif, kita hari ini nak belajar tentang productivity lah. Okey, jadi agak-agak daripada penerangan saya tadi, input, output tadi, kecekapan dan sebagainya itu kan, bagaimana kita nak menyatakan maksud productivity itu? Maksud definisi produktiviti tersebut juga Okey. Jadi kita tengok. Kita cubalah. Daripada 4 perkataan ni, murid-murid yang di rumah pun boleh cuba pilih 4 perkataan yang berkaitan dengan maksud produktiviti. Okey, kita try tengoklah. Okey, input. Okey, kita try okey, maknanya sekarang input, keupayaan, output meningkatkan 4 perkataan yang boleh menjadi maksud produktiviti. Jadi dekat sini bagaimana kita nak menyusun supaya menjadi maksud produktiviti? Ya, murid-murid di rumah, cuba susun perkataan ini menjadi maksud produktiviti. Bagaimana tu cikgu? Susunan kita antara tengok, keempat perkataan iaitu keupayaan, input, meningkatkan output. Keupayaan input meningkatkan output. Keupayaan input meningkatkan output. Inilah dia maksud productivity. Okey? Baik. Seterusnya kita akan tengok apa huraian tentang productivity. Baik, cikgu. Okey, baik. Productivity ni juga Hanif dipanggil sebagai daya pengeluaran. Maknanya sejauh mana pengeluaran boleh ditingkatkan. Daya pengeluaran. So, kegunaannya Hanif untuk mengukur kecekapan penggunaan input. Tadi contohnya saya kata tadi pekerja kan. Dah tambah. Bagaimana dia boleh menambahkan
output. Outputnya. Jadi kita nak tengok cekap ke tak cekap pekerja kita. Ya, ataupun mesin, kita baru beli mesin baru. Kita nak tengok cekap ke tak cekap mesin tu. Ya. Kesannya boleh meningkatkan keluaran. Kalau sebagai usahawan tadi kan, Farah tadi bolehlah meningkatkan keluaran dia. Seterusnya bila keluaran meningkat, output meningkat, untung pun meningkat. Untung pendapatan semua meningkat, cikgu. Jadi itu dari segi aspek pengeluar kesan dia kan. Tapi bila pengeluar ni, bila dia untung, of course lah nanti kesatuan pekerja dan sebagainya akan minta naik upah kan. So pengeluar akan menaikkan upah pekerja. Jadi apa kesan dia pada pekerja? Taraf hidup akan naik. So ini akan memberi kesan kepada masyarakat. Ya? Okey. Jadi seterusnya kepada negara, kita tengok bila keluaran Farah tadi meningkat dan lain-lain firma semua meningkat keluaran, maka keluaran dalam negara kasar, KDNK, akan meningkat. Dan ini akan meningkatkan pendapatan negara. Ya? Okey. Dan seterusnya bila KDNK meningkat, pendapatan negara meningkat, maka imej negara kita akan meningkat. Jadi minta maaf, jika saya boleh merumuskan ayat tersebut seperti yang cikgu mengatakan, kesan daripada peningkatan produktiviti atau kesan daripada peningkatan daya pengeluaran, maka kesannya bukan sahaja kepada firma tersebut tetapi juga kepada pekerja, kepada keluarga pekerja tersebut dan juga kepada masyarakat dan negara secara keseluruhannya. Impaknya berlapik-lapik, cikgu. Tepat sekali, Hanif. Jadi ekonomi ni kesannya memang akan pergi kepada 3 pihak, Hanif. Satu ialah kepada pihak firma itu sendiri, kedua kepada masyarakat dan ketiga kepada negara. Kepada negara. Sangat meluas juga impaknya. Baik. Ya, kita sambung ni. Okey. Seterusnya boleh meningkat melalui 2 cara produktiviti ni. Satu tadi, yang tadilah kita kata tadi, dia tambah pekerja. Dia inginkan supaya daya pengeluaran dia meningkat kan? Tapi tak meningkat. Tapi maknanya Farah sekarang ni dia kena meningkatkan kecekapan input. Cara yang kedua. Tanpa menambah kuantiti input lagi. Dia dah tambah pekerja 2, cukuplah tu. Jangan tambah lagi. So dia akan cekapkan lagi input dia. Jadi apa dia rumus mengira? Kita ada senang je. Output bahagi input. Output bahagi input, ya. Jadi kalau dalam kes Farah tadi kan, dia ada kek kan. So 30 biji kek sehari dia keluarkan dengan 2 orang pekerja, maka produktiviti dia adalah 15. Baik. Jadi dekat sini Farah mungkin akan cuba meningkatkan lebih daripada 15 lah. Ya, maknanya satu pekerja boleh mengeluarkan 15 biji kek, cikgu. Tetapi mungkin dalam kes Farah seperti yang dikatakan sudah menambah pekerja tetapi outputnya masih sama. Sebagai contoh mungkin 30 biji kek daripada 2 pekerja jadi 3 pekerja tetap 30 biji kek. Maka kecekapan turun kerana 10 biji kek yang dihasilkan oleh seorang pekerja. Ya. Mungkin juga dekat sini 30, mungkin seorang tu keluarkan 10, seorang tu keluarkan 20. Kan? Jadi macam mana nak meningkatkan yang 10 ni yang tadi? 10 tadi ya. Kan? So, okey. Jadi kita ada faktor-faktor yang mempengaruhi selain daripada menambah kuantiti input. Ya, okey. Kita tengok kepada gambar-gambar ni, Hanif. Ya, okey. Daripada gambar nombor 1 ni, ya. Okey. Kita tengok dekat sini gambar pekerja. Ya. So, dekat sini biasanya input ni kita boleh bagi kepada 4 jenis, Hanif. 4 jenis input. Jadi yang ini pekerja ini kita bagi kategorinya sebagai buruh lah. Ini adalah kategori buruh. Ni pekerja. Jadi saya nak tanya Hanif lah. Kalau Hanif biasanya seorang usahawan lah kan. Bagaimana Hanif nak meningkatkan kecekapan, kemahiran pekerja? Bagaimana saya ingin meningkatkan kemahiran pekerja? Yang kita selalu dengar mungkin melalui latihan, cikgu. Ya, menambahkan kemahiran mereka untuk bekerja. Ya, tepat sekali lah. Jadi contoh tadi macam Farah, dia boleh hantar pekerja tu pergi kursus buat kek ke ataupun pergi kursus menghias kek. Kan? Tidak semestinya menambah pekerja dan pekerja yang sedia ada ditambah kemahirannya. Betul, Hanif. Okey, yang kedua ni juga buruh ni, Hanif. Ini buruh ni juga. Ni gambar apa ni, Hanif, agaknya ni? Seperti murid-murid dalam kelas. Tapi dia pekerja kan? Pekerja. Jadi dia sedang mengikuti latihan lah ni. Okey, baik. Bagaimana agaknya kalau pekerja-pekerja ni dah dihantar latihan pun tak juga naik-naik produk dia. Jadi apa Hanif nak buat untuk meningkat motivasi dia mungkin? Motivasi. Mungkin sekadar satu, mungkin perbincangan untuk memahami mengapakah produktiviti tidak tinggi. Nombor 2, kemungkinan cikgu duit
penambahan gaji atau memberi bonus, adakah itu akan ada kesan kepada pekerja? Ya, sangat berkesan Hanif biasanya. Sangat berkesan. Material kan. Okey, memang bekerja untuk gaji. Jadi kalau bagi bonus ke, ataupun kalau bukan dalam bentuk material wang, kita boleh bagi dalam bentuk pelancongan kan. Pelancongan syarikat bersama-sama ya, cikgu, ya. ataupun annual dinner kan, Ya. dan sebagainya. Okey. So ini adalah input yang dinamakan buruh. Buruh. Pekerja. Okey, seterusnya kita tengok di sini. Ini bos lah ni. Kan? Ni Seperti bos. ada mesin di bos situ, cikgu. wanita. Sekarang ni. Jadi dia sedang menengok, memberi pandangan dan sebagainya lah kan. Okey, jadi ini adalah usahawan Hanif. Usahawan. Itu dipanggil usahawan. Ini juga. Ada cikgu hasil laut Jamilah di situ. Jamilah. Okey, ini juga adalah usahawan. Jadi apa yang dia buat keputusan yang boleh meningkatkan dia punya produktiviti. Jadi usahawan ni biasanya dia membuat keputusan Hanif. So kalau Hanif lah ada company, ada syarikat nak mengeluarkan produk, apa agaknya keputusan yang Hanif buat boleh meningkatkan produktiviti? Pada pendapat saya rasa strategi untuk meningkatkan penjualan, strategi untuk menarik pelanggan dan juga mungkin strategi untuk mengurangkan kos. Cikgu, adakah itu semua betul. sangat penting? Betul. Contoh mengurangkan kos contohnya ialah kita membeli bahan yang lebih berkualiti tapi dari pemborong yang lebih murah. Saya setuju. Kan? Jadi itu di antaranya. Keputusan-keputusan yang dibuat oleh usahawan boleh meningkatkan produktiviti. Okey, baik. Seterusnya kita lihat di sini. Ni apa ni? Gambar apa ni? Ladang pisang, cikgu. Kebun pisang, Tanah, ladang pisang kebun kan. pisang. Baik. Jadi ini adalah input yang dinamakan tanah. Ini nama tanah. Okey, yang ini juga tanah. Jadi kita tengok dari sini bahawa tanah ni ada pelbagai kegunaan Hanif. Jadi kalau tanah ni disubur ni, kita boleh buat tanam tanaman pertanian. Tapi kalau di tepi laut nak tanam pisang boleh ke? Tak boleh, cikgu. Pokok kelapa mungkin, cikgu. Yes, jadi kita buat di pelancongan sebab cantik pantainya tu kan. Jadi kita boleh meningkatkan produktiviti kita bila kita gunakan tanah yang sesuai dengan kegunaannya. Betul. Okey. Kemudian yang ini adalah traktor yang dipanggil modal. Itu modal, cikgu. Ini barang modal. Penggunaan mesin untuk jentera. Dan termasuk tadi bahan mentah tadi tu. bahan mentah. Bahan mentah juga modal. Yang ini adalah jentera dalam kilang buat kereta. Ini macam robotik ni kan? Betul, cikgu. Okey. Jadi Hanif, input semua ni tadi telah dibagi kepada 4 jenis. Dan bagaimana keempat-empatnya tadi, kita boleh tengok rumusan dekat slide. Okey, bagaimana mempengaruhi produktiviti. Ada 4 input ya, cikgu. Buruh, usahawan, tanah dan juga modal. Dan bagaimana kita ingin meningkatkan kecekapan keempat-empat input ni untuk meningkatkan produktiviti. Okey, baik. So, kita tengok dekat peta konsep ni. Okey, faktor yang akan meningkatkan produktiviti melalui buruh tadi kan? Buruh. Okey, iaitu pekerja mahir. Hanif hantar pergi latihan tadi. Yang kedua, motivasi tinggi. Hanif buat apa tadi? Boleh bagi motivasi tinggi. Mungkin kita boleh naikkan gaji, berikan bonus ataupun perbincangan juga. Yes, okey, baik. Kemudian tanah. Ada sumber semula jadi. Contohnya kat situ ada emas dalam tanah kita tu. Alhamdulillah. Ada harap-harap kita dapat. Kan? Okay. Ada petroleum. Itu adalah meningkatkan produktiviti tanah kita lah. Ataupun tanah tu subur. Tadi kita boleh buat tanam pisang. Kemudian kita kata tiada pembaziran. Tanah tu setiap inci kita gunakan. Kemudian kegunaannya sesuai. Tadi kita kata bentuk muka bumi, tepi laut pelancongan. Atas gunung pelancongan, kan? Contohnya. Di dalam hutan pun pelancongan, cikgu. Yes. Ada yang hotel-hotel dalam hutan. Ya, betul. Apa dipanggil tu ya? Eko pelancongan. Eko pelancongan, betul. Okey, baik. Kemudian modal tadi kita kata bahan dan mesin. Bahan mentah termasuk modal, mesin masuk modal. Jadi macam mana kita meningkatkan produktiviti melalui modal? Bahan mentah kita berkualiti. Ya, tak semestinya mahal, kan? Okey, kemudian tiada pembaziran. Okey. Setiap gram yang kita beli itu harus digunakan untuk menjadikan produk yang kita ingin hasilkan. Jadi cuba kalau saya bagi satu kes ni kepada Hanif, katakan Hanif adalah pengusaha kek tadi Farah tu kan. Ada pekerja 2 orang, A dan B. Si A ni
menggunakan 300 gram krim putar untuk menghias 5 kek. Tapi si B ni tadi mengguna krim yang sama banyak, tapi dapat hias 3 kek je. Apa komen Hanif? Yang mulanya 5 kek, yang keduanya 3 kek. Saya rasa yang kedua tu mungkin kurang mahir cikgu kerana ada buat kesalahan dalam menggunakan krim putar tersebut, maka dia terpaksa buat semula ataupun mungkin pembaziran. Ya betul Hanif. Jadi dia membazirlah banyak kan? Betul. Okey, seterusnya mesin berteknologi tinggi. Okey. Kemudian mesin dan jentera diselenggara selalu. Jangan biar rosak. Dan usahawan tadi bijak buat keputusan tadi yang Hanif bagi contoh tu tepat sekali. Dan dekat sini mungkin dia juga mencipta sistem kerja yang bagus. Ya, yang bijak. Kemudian ada pengkhususan kerja. Maknanya taklah semua orang buat kerja yang berbagai-bagai. Ya, contoh tadi menghias orang lain. Contoh membuat kek orang lain. Betul. Dengan pengkhususan kerja cikgu, maka pekerja tersebut boleh juga lebih mahir dengan pengalaman yang lebih banyak atas apa yang dia sedang lakukan secara spesifik di situ. Betul. Okey, jadi dekat sini kita tengok dia ada suasana kerja yang selesa dan sebagainya. Kemudian last kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Okey, kita tengok macam mana nilai produktiviti firma tahun 2020. Tapi kita kena kira 22 tahun. Sebab soalan 2, mengapa berlaku perubahan kan? Jadi kita kena kira 22 tahun. Jadi tadi output bagi input 750. Sekarang ni 3,200 bahagi 5, 640. Jadi Hanif tengok bila tambah mesin, produktiviti turun ke naik ni? Turun juga dari 750 dengan 4 mesin. Hanya 640 jadi dengan 5 mesin. Jadi agaknya apa yang tak kena dengan mesin tu? Mengapa berlaku perubahan agak-agaknya? Jadi seperti tadilah mesin kita kata mestilah mesin yang berteknologi baik, tinggi kan, kalau boleh pakai digital, pakai otomasi ya. Okey, pakai robotik ataupun mesinnya selalu rosak. Jika rosak cikgu, maka tergendala produktiviti untuk satu hari atau beberapa untuk tempoh yang tertentu. Jadi dalam sebulan mungkin produktiviti dia turunlah kan, merosot. Baik. Kemudian mesin tidak diselenggara dengan baik. Okey? Jadi Hanif, inilah rumusannya ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti itu terbagi kepada 4, iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Jadi dekat situ setiap satu tu adalah cara-cara boleh meningkatkan produktivitinya. Saya setuju cikgu, dan jika saya boleh tambah, jika cikgu mengatakan mengenai mesin tidak diselenggara dengan baik, secara asas cikgu, walaupun kita bukan usahawan, saya pasti ramai yang membawa kereta. Dan jika kereta kita tidak diselenggara dengan baik, maka ada kemungkinan penggunaan minyak yang lebih. Cikgu ya, mungkin tayar kita tidak dibetulkan, mungkin dengan penggunaan aircon yang memerlukan lebih penguasaan, maka minyak pun mungkin akan digunakan dengan lebih banyak. Cikgu ya, itu secara asasnya. Okey. Baik, jadi itulah dia yang seperti mana yang saya katakan tadi, kalau kita ada mesin perlu diselenggara dengan baik dan mestilah kita menggunakan kalau boleh teknologi yang canggih ya. Betul cikgu. Dan kalau rosak cepat-cepat kita kena ambil tindakan. Betul. Dan juga cikgu, seperti yang cikgu katakan, kita haruslah menyediakan suasana yang selesa untuk kerja kita, kerana saya pernah terbaca yang mengatakan syarikat itu aset utama ialah pekerjanya cikgu. Ya, aset utama pekerja, dan insya-Allah jika pekerjanya bahagia, insya-Allah produktiviti akan bertambah. Dan jika ingin tahu dengan lebih lanjut bagaimana kita ingin meningkatkan produktiviti dan juga lebih kejap saya nak cakap sikit. Sebelum tu kadang-kadang bila firma ni dia buat aktiviti ni, kadang-kadang nak cari untung, meningkat produktiviti dia seronok, tapi dia tak sedar, dalam sedar tak sedar dia telah memberi kesan kepada pihak yang ketiga. Kesan buruk atau kesan baik lah kan. Jadi cikgu, kesan pada pihak ketiga tu kita panggil sebagai externality. Dan saya pasti kejap lagi cikgu kita akan terang dengan lebih lanjut apakah itu externality. Kalau nak tahu mengenai externality dan lebih lanjut juga mengenai productivity, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Ya, hari ini kita sedang mengupas mengenai ekonomi untuk menengah atas dengan topiknya produktiviti dan externality. Saya ditemani oleh Cikgu Masliza Zainul, guru ekonomi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi kita membincangkan mengenai meningkatkan produktiviti dan juga bagaimanakah kita kesan-kesan input terhadap produktiviti tersebut. Maka dengan berlakunya kegiatan perniagaan tersebut, cikgu, mungkin dengan sedar ataupun tidak sedar akan ada impak externality ini secara negatif dan positif. Saya pasti, cikgu. Dan untuk kita memahami dengan lebih lanjut, mari kita sama-sama saksikan video ini dahulu. Sebanyak 2.43 tan sisa bahan kimia yang dibuang ke dalam sungai Kim Kim, Taman Pasir Putih Pasir Gudang dikumpulkan dalam operasi pembersihan pada hari pertama kejadian itu dilaporkan 7 Mac lalu. Pengerusi Jawatan Kuasa Kesihatan, Alam Sekitar dan Pertanian Negeri, Dr. Sarudin Jamal berkata, jumlah sisa bahan kimia yang dikumpulkan itu hanya pada hari pertama sehingga operasi pembersihan tamat pada 11 malam. Baiklah, yang telah kita saksikan itu adalah hasil bahan kimia, cikgu, dalam sungai Kim Kim. Ya, betul. Dan itu, apakah punca masalah ini, cikgu? Okey, jadi sekarang ni saya nak tanya Hanif, ini akibat daripada aktiviti pengeluar lah kan. Jadi sebenarnya siapa yang melakukan aktiviti ini? Saya rasa hasil daripada kesan pengeluaran tersebut, cikgu. Sebagai contoh, mungkin mereka ingin keluarkan satu produk yang memerlukan bahan kimia dan daripada dibuang secara sepatutnya dalam bekas-bekas tertentu, tetapi mungkin dialirkan ke dalam sungai. Seperti yang kita tonton tadi. Mengapa tu dia nak buang dengan cara yang tak sepatutnya tu? Adakah matlamat akhir mereka tu untuk apa sebenarnya, Hanif? Cikgu, saya rasa jika mereka melakukan pembuangan secara yang sepatutnya lah, yang mengikut undang-undang, saya pasti ada kos yang akan terlibat kerana mereka harus sediakan perkakas, mereka harus sediakan mungkinnya bilik tertentu untuk pembuangan tersebut. Tapi ni nak cara mudah, kita buang saja di dalam sungai. Adakah itu betul, cikgu? Betul. Tujuannya ialah untuk maksimalkan untung. Jadi sebanyak mana dia dapat meminimalkan kos, jadi untungnya akan lebih tinggi. Lebih tinggi, betul. Jadi di situ dengan cara tidak sengaja atau sengaja, maka dia telah memberi kesan externality, kesan luaran pada pihak ketiga. Baik, mari kita tengok di sini. Apakah dia externality itu? Okey, dia adalah bermaksud kos ataupun faedah yang tidak diambil kira dalam pengeluaran sesuatu barang. Okey, seperti mana Hanif cakap tadilah, kalau dia buat secara yang betul, dia memakan kos. Jadi sekarang bila dia buang secara tak betul, kos tu tak termasuklah dalam kos pengeluaran dia. Betul, cikgu. Okey, kemudian yang kedua merupakan kesan kepada pihak ketiga. Ini tadi yang apa dia pihak ketiga? Apa dia pihak ketiga kan? Saya tanya juga, cikgu. Kita ada pengeluar dan hasil produknya pergi kepada pengguna. Siapakah pihak ketiga yang kita tak nampak ni? Okey, jadi dekat sini kalau macam kata buat projek perumahan kan. Okey, Hanif adalah seorang pemaju perumahan. Baik. Jadi Hanif adalah pihak pertama. Saya adalah pembeli rumah yang Hanif bangunkan. Saya pihak kedua. Jadi masyarakat keliling tu yang tidak membeli, yang tidak mengeluarkan rumah tu, dia adalah pihak ketiga. Baik, cikgu. Maka adakah pembuatan yang berada di rumah semua di sana dan juga cikgu sebagai pembeli dan hasil impaknya kepada mereka yang lain yang tidak beli rumah seperti pembangunan dengan lebih lanjut di situ, itu semua adalah externality, cikgu. Penduduk sekitar, kampung sekitar, contoh taman perumahan buat di Bukit Damansara yang keliling-keliling tu, kan yang Bukit Lanjannya dan sebagainya, contohlah kan. Seperti institusi pendidikan, cikgu. Saya pasti kalau kita baca mengenai hartanah, mereka mengatakan bahawa jika kita mengadakan satu institusi pendidikan di bandar tersebut, maka insya-Allah bandar tersebut akan berkembang. Walaupun itu antara institusi tersebut dan pelajar. Tetapi orang lain akan terlibat juga. Kita akan tengok selanjutnya nanti. Lepas ni. Okey, baik. Kemudian ada dua jenis externality. Satu externality negatif, iaitu kos sosial, dan externality positif, iaitu faedah sosial. Okey? Baik. Seterusnya kita akan pergi kepada gambar-gambar yang ada di sini. Okey? Baik, kalau kita tengok di sini, okey, gambar yang pertama ni, Hanif, kita tengok Pulau Harbour. Pulau Harbour juga, pencemaran udara Pasir Gudang. Berlaku di Pasir Gudang. Okey, akibat daripada di sini aktiviti perindustrian di Pasir Gudang. Jadi apabila banyak
perindustrian ataupun industri-industri dibangunkan di Pasir Gudang tu, di sekeliling juga ada kawasan penempatan manusia. Betul. Dan penempatan manusia-manusia ini ataupun orang-orang masyarakat sekeliling ini tak semestinya membeli menggunakan produk yang dihasilkan oleh industri itu. Jadi dia dipanggil pihak ketiga. Pihak ketiga. Dan bila banyak industri, maka akan jadi panaslah. Jadi akan jadi panas sekitar mereka, tempat tinggal mereka. Jadi mereka menjadi mangsa kepada externality, dan externality ini dinamakan externality negatif atau cost social. Betul. Jadi kita tampalkan dia sebagai cost social. Dengan pencemaran udara, maka lebih panas di kawasan tersebut, maka mereka yang berada di sekeliling itu yang tidak mungkin tidak membeli barang yang hasil daripada kawasan ini, menjadi mangsa keadaan juga. Okey, baik. Sebenarnya semasa mereka beli rumah, benda itu tak berlaku, kan? Tapi bila berlakunya industri itu, maka mereka terkesan daripada mungkin aktiviti. tidak menyangka dari hasil tersebut. Betul. Jadi mereka menanggung kos lah, kan? Apa dia kos dia kat sini agak-agaknya? Contohlah kan, bila ada orang yang kena asma, mereka akan terpaksa pergi bawa ke hospital, dirawat. Jadi itu melibatkan kos rawatan. Jadi kat sini Hanif, contohnya bila mereka ada duit simpanan, wang simpanan itu akan dikeluarkan. Jadi ini akan menjejaskan masa depan mereka, taraf hidup masa depan mereka. Jadi kepada mereka cikgu yang memerlukan rawatan, mungkin duit tersebut telah disimpan untuk pendidikan anak-anak, tetapi digunakan untuk kos rawatan. Akibat externality negatif. Okey, baik. Begitu juga dengan ni. Banjir, kita tengok cikgu. ni, banjir kilat ni kan. Contohnya kalau dia dekat kawasan lembah. Lebuh Raya ni, jalan ni di kawasan lembah. Kiri kanan dibangunkan kawasan perumahan, industri dan sebagainya, maka menyebabkan bukit-bukit tu dah botak kan. Jadi bila hujan, air mengalir dengan laju, jadi banjir kilat berlakulah. Jadi dekat sini, apa agak-agaknya dia punya kerugiannya kepada masyarakat? Kesannya kepada masyarakat kat sini. Kesan kepada masyarakat, mungkin dalam gambar ini juga kita boleh nampak kereta pun boleh rosak juga. Itu pada asasnya. Nombor dua, mereka akan tersekat di jalan raya. Maka masa juga akan dibazirkan hanya untuk melintasi banjir tersebut. Atau mungkin tidak boleh lintas pun banjir tersebut. Betul. Okey, jadi dekat sini, Hanif, kita nampak kat sini akan melibatkan kos juga sekali lagi, iaitu kereta rosak nak dibaiki, melibatkan kos. Sedangkan ni tak masuk dalam belanjawan awal mereka, anggaran pendapatan mereka. Kemudian mereka punya kereta mungkin akan terus tak boleh digunakan. Terpaksa beli boleh hanyut juga cikgu. Terpaksa beli kereta baru nanti Hanif. Tadi Hanif kata tadi masa juga kan. Masa juga dibazirkan. Masa juga ada masa-masa yang sangat penting, boleh dibuatkan sesuatu untuk meningkat produktiviti tapi tak dapat dilakukan. Masa tidak boleh dibeli semula cikgu. Ya, betul. Baik. Okey. Jadi ini dua adalah tentang kos sosial, kesan negatif, externality negatif kepada masyarakat, iaitu pihak ketiga lah. Dekat sini pihak ketiga, kenapa? Sebab orang yang bawa kereta lalu jalan raya ni, dia tak beli rumah kiri kanan yang dibangunkan. Betul. Dan dia juga bukan pemaju perumahan tu yang dapat untung, tapi mereka terjejas. Okey. Sekarang dekat sini kita tengok, ni nampak apa ni? Orang melepak-lepak. Ini kegiatan yang tidak digalakkan sekarang cikgu, kerana kita harus mengamalkan penjarakan sosial. Tetapi untuk gambar ini, saya rasa aktiviti sosial untuk mungkin bersama-sama menonton apa yang ditonton situ, dan juga memberikan penjualan yang lebih tinggi untuk kedai tersebut. Baik, jadi dekat sini, Hani sebut tadi kedai kan. Okey, betul. Contohlah katakan satu kawasan luar bandar dibangunkan kawasan perumahan. Taman perumahan yang banyak bilangan rumahnya kan. Jadi tentulah mereka bagi memenuhi keperluan penduduk yang baru pindah ke situ. Betul. Banyak kedai-kedai yang baru akan dibangunkan kan. Gerai-gerai, keperluan asas. Ataupun macam Hani cakap tadi, kedai yang sama tapi meningkat jualannya. Jadi ini kesan baik ke kesan buruk ni rasanya? InsyaAllah kesan baik ni cikgu. Jadi kesan baik ni kita panggil faedah sosial ataupun externality positif. Jadi inilah dia, banyak akan ada gerai-gerai makan dan sebagainya. Kita tengok kalau buka taman-taman perumahan tu kan, banyaklah kedai makan akan naik baru. Betul. Kan? Okay. Penuh kedai-kedai makan di situ cikgu. Baik, seterusnya kita tengok dekat sini. Perkakasan alat tulis ni cikgu. Kita tengok sekarang ni, ini kedai alat tulis. Salah satu contoh lah kedai-kedai yang akan dibangunkan di kawasan yang baru tadi tu.
pasaraya dan sebagainya ya. Kerana untuk memenuhi permintaan penduduk yang baru. Tetapi pihak ketiga, penduduk lama pun dapat menumpang juga. Jadi di sini kesan externality positif itu berlaku kepada penduduk sekitar. Untuk mengadakan kemudahan untuk penduduk yang sedia ada. Ya. Maka adanya kedai-kedai di sini yang bukan sahaja memberi faedah kepada penduduk tersebut, tetapi juga peluang usahawan untuk betul. mereka yang ada mengembangkan kedai. perniagaan ya. Betul. Jadi boleh ambil peluang lah, orang kata mengambil kesempatan kan. Betul. Okey, jadi ini adalah faedah sosial juga. Faedah sosial iaitu externality positif. Yes, betul. Jadi kat sini ada dua kos sosial, dua faedah sosial ataupun dua externality negatif, dua externality positif. Okey. Baik. Saya rasa ini sangat menarik cikgu, kerana kadang-kadang kita memikirkan bahawa jika kita lakukan perniagaan tersebut, mungkin sebagai seorang usahawan kan kita fikir, kita nak penjualan, kita nak duit yang banyak, tetapi impak terhadap bukan sahaja pekerja, bukan sahaja kepada pengguna, tetapi impak terhadap orang di sekeliling. Maka itu adalah pihak ketiga. Ya. Okey. Baik, jadi dekat sini kan Hanif, kita nampak di sini kita dah belajar tentang faedah sosial, kos sosial kan. Jadi kita cubalah tengok latihan. Okey, kita tengok dekat sini, kadang-kadang satu projek tu dia boleh bagi dua-dua tau. Dia boleh bagi externality positif, dia boleh bagi externality negatif. Tidak semesti satu saja cikgu, boleh memberikan dua kesan tersebut. Ya. Kita tengok contohlah ni, sebuah universiti swasta didirikan di luar bandar. Jadi kita kata cuba senaraikan dua kos sosial dan dua faedah sosial yang dihadapi oleh penduduk sekitar universiti tersebut. Penduduk tu adalah pihak ketiga. Okey, jadi apa kos sosial kita tengok? Kesesakan lalu lintas. Tiba-tiba ramai orang datang ke bandar mereka. Ramai student kan, banyak motor semua tu kan. Jadi dah mula sesak dah. Kalau dulu boleh keluar rumah pukul 7.30, sekarang kena keluar 7 pagi. Itu kos sosial tu. Betul. Kemudian yang kedua, harga sewa rumah atau bilik dah meningkat. Jadi kat situ harga sewa rumah, harga bilik, boleh dikatakan harga benda-benda lain pun akan meningkat lah. Kerana berlakunya permintaan yang meningkat daripada student-student ni tadi, pelajar-pelajar IPT di universiti tu ya. Kemudian apa dia faedah sosial? Ada juga faedah sosial, iaitu banyak gerai atau restoran baru. Sebab tadi nak memenuhi permintaan pelajar yang ramai itu tadi, jadi dia akan ada banyak gerai restoran baru, ataupun bak kata Hanif, restoran yang sedia ada akan diperbesarkan, kedai yang sedia ada diperbesarkan. Faedah perkembangan perniagaan dan juga kepada masyarakat yang sedia ada, lebih banyak jenis makanan mungkin. Betul. Mungkin dulu tak ada western, tapi bila pelajar ni kan ada suka banyak makan western, ada makanan barat, makanan Jepun mungkin cikgu di situ. Okey. Baik, jadi kat sini banyak kedai alat tulis dan kedai photostat. Jadi kat sini biasanya bila pelajar IPT ni dia ada penggunaan banyak tentang alat-alat tulis dan bahan-bahan photostat. Jadi mudahlah sekarang ni kalau kita nak pergi photostat, sedangkan kita adalah pihak ketiga, iaitu penduduk setempat. Betul. Dan mungkin cikgu, jika sudah banyak kedai photostat itu, daripada 5 sen untuk satu kertas, dikurangkan harga menjadi 1 sen, kerana semuanya harus bersama-sama nak mendapatkan pelanggan tersebut. Maka masyarakat setempat tu, sekarang saya pergi photostat semakin murah. Ya. Itu namanya persaingan, Hanif. Persaingan. Bila ada banyak gerai-gerai photostat, maka mereka bersaing sesama sendiri. Jadi mereka akan berlumba-lumba menurunkan harga untuk mencari permintaan. Saya setuju. Ini sangat menarik cikgu. Seperti yang cikgu katakan, hanya dengan satu penubuhan institusi swasta tersebut, maka banyak faedah dan juga banyak kos sosial yang akan berlaku, bukan sahaja kepada pelajar tersebut, tetapi juga kepada masyarakat setempat di sekeliling. Boleh menjadi mangsa kepada keadaan tersebut, tetapi juga boleh mengambil peluang dengan keadaan tersebut. Betul. Betul. Okey, jadi nanti kita akan sambung selepas ni nanti bagaimana mengira kos sosial dan faedah sosial. Ada rumus dia, Hanif. Ada rumus Kalau kita nak tahu mengenai rumus untuk mengira kos sosial dan faedah sosial, jangan ke mana-mana, sentiasa lagi bersama kami dalam mata pelajaran ekonomi ini mengenai productivity dan externality. Kita akan berehat sebentar, nanti kembali dengan kami di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali bersama kami di Didik TV KPM. Hari ini kita sedang mengupas mata pelajaran ekonomi mengenai produktiviti dan eksternaliti. Bersama saya ialah Cikgu Malisa Zainul, Guru Ekonomi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Cikgu, sebelum kita berehat tadi, kita membincangkan mengenai kos sosial iaitu externality negatif dan juga mengenai faedah sosial iaitu externality positif. Dan kesan-kesan ini terjadi kepada pihak ketiga. Sebagai contoh, penubuhan institusi swasta di suatu bandar dan juga pelajar-pelajar yang berada di sana itu adalah pihak pertama dan kedua, tetapi pihak ketiga ialah masyarakat setempat. Sebagai contoh, tambahnya kedai fotostat, tambahnya gerai makan iaitu faedah sosial dan mungkin kesesakan lalu lintas iaitu kos sosial kepada penduduk setempat tersebut, cikgu. Betul. Jadi kat sekarang ni apabila sesuatu projek ataupun sesuatu pengeluaran dijalankan, aktiviti pengeluaran, jadi kesan pada pihak ketiga itu sama ada externality negatif ataupun externality positif lah. Jadi ada juga projek yang hanya externality positif saja, ada yang externality negatif saja, tapi ada juga yang ada kedua-duanya sekali. Cikgu, dan cikgu kata ada rumus untuk kita mengira externality ini iaitu kos sosial ataupun faedah sosial. Apakah rumus tersebut, cikgu? Ya, betul, baik. Rumus ni adalah untuk mengira sama ada adakah kita dapat untung ataupun kita dapat rugi banyak daripada hasil daripada aktiviti pengeluaran yang dijalankan sebagai pihak ketiga lah. Ya. Jadi dekat sini kita boleh tengok, okey, jika jalan kereta api dibina di belakang rumah Cik Ani setelah 2 tahun mendiami rumah tersebut, apakah kos sosial Cik Ani? Jadi kat sini kos sosial tu kos peribadi, maknanya masa Cik Ani beli rumah itulah kosnya, kan? Betul. Okey, jadi maknanya harga rumah tu adalah kos peribadi. Harga rumah ketika pembelian tersebut ialah kos peribadi Cik Ani. Dia sebahagian dari kos sosial tu. Okey, tapi ada sebahagian lagi kos luaran. Yang ini yang diakibatkan oleh aktiviti pengeluaran tadi, iaitu akibat pembinaan jalan kereta api tersebut. Apa contoh agaknya Hanif kata? Baik, cikgu, pada pendapat saya, jika rumah saya tiba-tiba ada jalan kereta api yang dibina di belakang, saya pasti dengan gegaran tersebut mungkin rumah saya akan rosak. Itu satu, cikgu, saya rasa. Yang nombor 2, pembinaan jalan kereta api, mungkin ada penebangan hutan, maka boleh berlakunya banjir di kawasan saya. Adakah itu juga yang akan terlibat? Betul. Jadi kat situ kalau banjir, ini melibatkan kos lah, kan? Membeli mesin nak membersihkan rumah dan sebagainya, ataupun kalau ada keretakan dan sebagainya nak memperbaiki rumah, melibatkan kos. Jadi kos sosial Hanif ialah kos peribadi, harga rumah Hanif beli dulu, tambah dengan kos luaran, iaitu apa dia contohnya tadi, iaitu gangguan, contoh ni gangguan bunyi bising. Gangguan bunyi bising. Hanif tak boleh tidur malam, jadi Hanif migrain, kenalah pergi hospital, klinik mendapatkan rawatan, kos ubat. Jadi inilah kos sosial bagi Hanif. Bila Hanif telah beli rumah tapi selepas 2 tahun tiba-tiba jalan kereta api baru dibuat. Macam itulah contoh. Banyak impak, cikgu. Dan seperti cikgu katakan, mungkin ada impak positif di sini, ada juga impak negatif. Gangguan bunyi bising, susah ingin tidur dan terpaksa mendapatkan kos rawatan hasil daripada pembinaan jalan kereta api tersebut. Betul. Jadi itu ada kesan sampingan dia, kan? Okey, kalau migrain, kalau pergi tiap-tiap bulan, tiap-tiap minggu pergi doktor, apa kesan pada produktiviti kalau Hanif adalah pekerja sebuah kilang? Jika saya seorang pekerja sebuah kilang dan jika saya berasa kurang sihatlah, seperti yang kita bincangkan, ya, saya pasti untuk pergi ke kerja pun saya rasa kurang selesa, badan dah tak selesa. Dan jika saya pergi ke pejabat, ke syarikat tersebut untuk melakukan kerja, saya rasa banyak gangguan, cikgu, dengan badan yang kurang selesa. Dan saya rasa mungkin kita akan rasa, tempat ini pun tak selesa. Jadi maka produktiviti Hanif akan turun, kan? Produktiviti kilang tu akan turun, produktiviti syarikat Hanif akan turun yang Hanif bekerja tu, kan? Jadi ini akan melibatkan juga pada pihak ketiga yang lain, ya. Okey, tapi di sini, ya, Hanif, kalau misalnya
Tidak ada gangguan bunyi. Kereta api itu dibuat agak jauh lah, walaupun dekat, tapi rumah tak pecah, rumah okey, tak ada gangguan bunyi dan sebagainya. Maka tidak adalah kos luaran. Jadi kos sosial Hanif hanyalah harga rumah je lah. Tidak ada kos luaran. Jadi kalau tidak ada kos luaran, kos sosial sama dengan kos peribadi. Okey. Baik, seterusnya kita cuba tengok pula kes kedua ni. Rumus untuk faedah sosial, faedah peribadi tambah faedah luaran. Okey. Lampu jalan di hadapan rumah Encik Tony dipasang setelah setahun mendiami rumah itu. Baik. Ni rumah, kita dah beli rumah, lepas tu setahun tiba-tiba ada lampu jalan raya dipasang terang benderang depan rumah kita. Okey? Okey, jadi dekat sini apa dia faedah peribadi Tony masa beli rumah? Iaitu dia ada tempat berlindung lah, kan? Dia ada rumah sendiri, ada tempat berlindung, Tapi apa dia punya faedah luaran dia bila ada lampu jalan terang dekat rumah? Bagus ke tak bagus? Saya rasa sangat bagus, cikgu. Kalau kita duduk di kawasan yang gelap, ada kemungkinan rumah kita boleh dirompak. Lebih senang untuk masuk kerana tidak ada orang kan nampak perompak tersebut masuk. Saya rasa itu boleh dielakkan atau dikurangkan. Ya, betul. Jadi dekat sini salah satunya ialah kurang risiko pecah rumah. Pencuri pun tak masuk dah. Sebab kalau kawasan tu sebelum ni selalu masuk pecah rumah, jadi kurang kejadian pecah rumah, kan? Okey, jadi bila orang pecah rumah ni, rugi ke untung kita ni? Kita untung lah, cikgu. Tak, kalau orang rumah kita kena pecah. Kalau rumah kita kena pecah, tentunya kita ingin mengelakkan daripada itu berlaku, cikgu. Rugi kan? Betul. Rugi. Jadi dekat sini dapat mengelakkan kerugian. Okey, dapat mengelakkan kerugian kita. Okay? Saya setuju, cikgu, kerana rumah saya pernah kena pecah dahulu dan dengan barang-barang yang dicuri diambil, maka banyak kerugian saya lah. Baju hilang, kasut pun diambil. Maka terpaksa membeli pakaian yang baru. Betul. Jadi menambah kos lagi, kan? Menambah kos yang kita tidak dimasukkan dalam belanjawan saya ketika itu. Jadi dekat sini maknanya, faedah peribadi tu ialah ada tempat berlindung. Tapi faedah luaran tu ialah kurang risiko pecah rumah. Maknanya di sini walaupun kita tak dapat duit, tapi duit kita ada, tidak berkurang. Macam tadi Hanif cakap, terpaksa beli baju baru, nanti duit tu berkurang, kan? Betul. Jadi kat sini maknanya duit Hanif tak berkurang lah. Jadi terselamatlah tabungan, kan? Betul. Itu jadi sangat penting. Jadi dekat sini menunjukkan jika sesuatu projek itu dia tidak ada faedah luaran. Contohlah, banner lah apa pun lah, tak ada faedah pun apa-apa pada saya, kan? Contoh, kan? Jadi maknanya faedah sosial adalah sama dengan faedah peribadi. Faedah sosial sama dengan faedah peribadi. Kalau tidak ada faedah luaran. Tapi dalam kes ni ada faedah luaran, kan? Sebagai contoh juga, cikgu, jika kita sudah duduk di satu kawasan perumahan dan mungkin ada perumahan baru yang dibina di kawasan itu, mungkin ada jalan yang baru, cikgu. Jalan-jalan baru tersebut akan memudahkan kita mendapatkan kemudahan asas, mungkin mempercepatkan perjalanan kita. Itu sangat penting dan mungkin boleh mengurangkan gangguan lalu lintas. Sebab semua sebelum ni melalui satu jalan sahaja dan kini ada 2 jalan, 3 jalan yang berbeza yang boleh digunakan untuk ke satu destinasi yang sama. Ya, betul. Betul, Hanif. Okey. Jadi maksudnya di sini, kos sosial dan faedah sosial ini kita boleh jangkakanlah sebenarnya. Jadi kalau kita nak membeli sesuatu rumah ke apa, kan, Hanif, dekat sini perlulah kita melihat dulu pembangunan akan datang. Sebab kadang-kadang pembangunan ini kadang-kala lah. Memang pembangunan tu kita tak nafikan dia bagus. Tetapi kadang-kadang kita punya pemaju-pemaju ni kurang peka kepada persekitaran, kepada kesan luaran pihak ketiga ni, kan? Jadi kita tak nak kita jadi mangsa, Hanif. Jadi itulah pentingnya kita mendapatkan sebanyak mungkin maklumat sebelum kita membeli rumah di sesuatu taman atau di sesuatu kawasan. Betul, cikgu. Saya rasa maklumat itu sangat penting sebelum kita melakukan satu keputusan tersebut. Tidak semestinya hanya membeli rumah, tapi juga membeli barangan harian sebagai contoh. Dan cikgu, boleh tak kita dapatkan rumusan dengan pembelajaran kita hari ini mengenai productivity dan externality? Okey, baik. So, dekat sini kita dah belajar tadi productivity. Baik, tak semestinya menambahkan kuantiti. Input, boleh meningkatkan productivity. Jadi kita boleh juga meningkatkan kecekapan input. Banyak cara tadi kita boleh meningkatkan kecekapan input, iaitu input buruh pekerja, input tanah, kemudian input modal dan input usahawan tu sendiri membuat keputusan yang bijak-bijak. Okey, kemudian dari segi externality ni juga
kita tahu bahawa dalam meningkatkan pengeluaran produktiviti tidak dapat dielakkan industri ataupun pengeluar akan melakukan externality, tetapi hendaknya mereka ni biarlah bertanggungjawab, kan? Bertanggungjawab ya. Kemudian yang kedua ialah mereka ni mestilah selalu mementingkan etika. Kita nak pengeluar kita semua ni mempunyai etika yang bijak, yang bagus ya. Jadi kita nak kita bersama-sama untung. Jadi janganlah bila kita sentiasa dapat untung sedangkan masyarakat sekitar kita mengalami kerugian kerana kita punya aktiviti ya. Jadi itulah saja ya. Jadi untuk murid-murid yang di rumah, untuk tajuk ni ada cikgu dah uploadkan banyak latihan-latihan dan kuis semua yang boleh kita dapat daripada laman sesawang sumberku .moe. Jadi sila buatlah sila buat latihan itu untuk memantapkan lagi penguasaan kandungan ini. Saya rasa itu sangat penting cikgu untuk kita lebih mengulang kaji ataupun ingin tahu lebih lanjut, sila layari laman web yang telah tertera di situ ya mengenai sumberku cikgu ya boleh dapat latihan apa yang kita telah pelajari sama-sama hari ini cikgu betul. Baik cikgu, dengan itu kan saya rasa hari ini banyak yang kita belajar mengenai produktiviti dan productivity dan externality, dan yang saya paling suka kerana segala yang kita belajar hari ini dalam mata pelajaran ekonomi ini kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, dan tentunya seperti cikgu katakan segala yang kita lakukan bukan sahaja untuk mendapatkan keuntungan daripada perniagaan tersebut tetapi dijalankan secara bertanggungjawab dan beretika. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada cikgu hari ini iaitu Cikgu Malisah Zainul, Guru Ekonomi dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh. Selangor cikgu, terima kasih banyak-banyak cikgu ya. Dan kepada murid-murid di rumah, teruskan pembelajaran. Sila ke laman sesawang sumberku itu untuk mengulang kaji dengan lebih lanjut dan juga menjalankan latihan yang banyak-banyak ya. Maka dengan itu nama saya Hanif Sean, insya-Allah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.